touch my tra-la-la. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 3 PHK Negeri PMR. Apa kabar? Apa kabar semua sekali? Pelajar saya di seluruh Malaysia, apa kabar? Jangan risau tentang pemeriksaan semalam, pemeriksaan besok, pemeriksaan bulanan, pemeriksaan final exam, ujian-ujian dan PMR. Jangan risau kerana Cikgu Kumar sentiasa bersama anda di YouTube dan di Facebook. Okey, tips soalan-soalan peperiksaan akan saya berikan semasa saya mengajar. Okey, dan yang penting sekali, anda harus baca buku teks terlebih dahulu sebelum anda menonton video saya. Tetapi jangan risau, relax. Jika anda belum baca buku teks, anda masih boleh menonton video saya, no problem. Iaitu, anda boleh bersedia dengan buku teks anda bersama dengan kertas dengan pen sambil menonton video saya, dan anda boleh mengulang kaji buku teks anda bersama Cikgu Kumar. Di mana saja anda berada, senangkan? Ya. Okey, yang pastinya anda akan mendapat A+ dalam mata pelajaran sejarah PMR nanti jika anda ikut sejarah tingkatan 3 bersama Cikgu Kumar di YouTube, di Facebook. Video amat terhad, jadi semua video akan dimuat naik ke YouTube pada bila-bila masa. Jadi student yang subscribe di YouTube sajalah yang akan mendapat video terkini dari Cikgu Kumar. Alright, seperti biasa saya adalah, yes, tepat sekali, ini saya rasa student daripada Selangor ni, ya, betul sekali. Alright. Okey, saya Cikgu Kumar yang mengajar home tuition untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 1 hingga tingkatan 5, iaitu untuk student saya yang tinggal dari Perlis hingga ke Kuala Lumpur. Sejak tahun 2010 saya mengajar home tuition sejak 2010, dan saya juga mengajar tuition sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 secara percuma di YouTube. Untuk semua pelajar di seluruh Malaysia, di mana anda boleh menaik tuition sejarah percuma di YouTube, dan anda bolehlah download tuition terkini di mana dalam channel ini ada berpuluh-puluh kelas tuition untuk mata pelajaran sejarah dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Semuanya adalah percuma. Cuma anda perlu subscribe channel saya untuk mendapatkan tuition bab sejarah mengikut tingkatan yang terbaru. Seperti biasa, saya ingin bertanya kabar. Apa kabar pelajar-pelajar dari Melaka? Pelajar dari Negeri Sembilan, apa kabar? Pelajar dari Sabah, Sarawak, Selangor, Kedah, Perlis, Johor, Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak dan Kuala Lumpur. Dan khasnya Sabah, student Sabah yang banyak menonton video saya melalui YouTube. Dan saya galakkan semua student sentiasa subscribe YouTube channel saya. Jika anda subscribe, anda boleh dapatkan kelas tuition terkini dalam semua tingkatan, termasuk kuis untuk semua tingkatan, kuis soalan-soalan ramalan yang terkini, dan teknik menjawab soalan untuk semua tingkatan terus ke email anda. Alright, jadi sentiasa subscribe YouTube Cikgu Kumar. Alright, jadi seperti biasa, positif, semangat positif saya adalah anda lah pelajar yang terbaik di Malaysia yang mengikuti kelas sejarah Cikgu Kumar. Alright, minggu lepas ramai student dari Sarawak dan Kuala Lumpur call cikgu untuk mendapatkan video tingkatan 2 sejarah, dan saya beritahu subscribe. Jika anda subscribe, video terkini untuk tingkatan 2 automatik akan sampai ke email anda, dan anda boleh klik dan anda boleh terus masuk ke YouTube dan anda boleh menonton video terkini daripada saya. Alright, okey, baik, minggu lepas kita telah belajar bersama sejarah tingkatan 3 bab 5, iaitu kemerdekaan negara. Dan minggu ini marilah wahai kawan-kawan semua, kita ramai-ramai di seluruh Malaysia marilah kita beramai-ramai duduk berbincang depan komputer, dengan laptop, dengan iPhone, dengan apa saja elektronik yang boleh kita menonton internet untuk sejarah tingkatan 3 bab 6 hari ini, iaitu apa dia tu? Yes, saya nak tanya student daripada dari Perlis. Apa dia tajuk tingkatan 3 bab 6? Betul. Iaitu perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri.
di Sarawak dan di Sabah. Jadi kita belajar hari ini iaitu nota-nota penting, nota-nota penting. Jadi adakah anda bersedia? Alright. Okey, sebelum saya mulakan kelas hari ini, saya ingin katakan bahawa setiap bab yang kita belajar hari ini akan saya sediakan kelas khas untuk soalan-soalan objektif, kelas untuk soalan-soalan struktur, kelas untuk soalan esei untuk setiap bab sejarah tingkatan 3. Jadi sentiasa mengunjungi YouTube iaitu Tuition Sejarah Percuma. Alright. Okey, baik, kita mulakan kelas hari ini iaitu tingkatan 3 bab 6 yang bertajuk perubahan pentadbiran ke arah kemerdekaan sendiri ke Sarawak di Sabah, di Sarawak dan di Sabah. Okey, ada update tu? Ada sudah tanya. Oh, yang ni. Oh, okey. Saya belum beritahu. Ada student pun dah tanya saya, kenapa cikgu pakai headphone ni. Okey, sebenarnya sebelum saya memulakan rakaman hari ini, saya telah pun berhubung dengan ramai student secara online. Dah berhubung chatting dengan mereka, iaitu mereka pun chat dengan saya bagaimana tentang sejarah, pelbagai tingkatan dan sebagainya. Jadi pagi tadi senyap selama 3 jam saya dalam internet dah berhubung. Jadi sesiapa nak berhubung, kita ada bilik khas, chatting khas di internet, dan saya akan tunjukkan bilik khas chattingnya. Jadi anda secara online boleh kita buat online chatting, dan kita berbincang bersama dalam kumpulan yang besar mengikut tingkatan. Contohnya kalau tingkatan 2, okey, hari ini kelas tingkatan 2, kita belajar semua bab-bab dalam tingkatan 2. Alright, boleh kita mulakan hari ini iaitu PMR tingkatan 3 iaitu bab 6, iaitu bertajuk perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri, iaitu di Sarawak dan di Sabah. Okey, seperti biasa, relaxkan, tenangkan fikiran anda sebelum kita memulakan. Tarik nafas. Tarik nafas. Okey. Okey, kita mulakan hari ini. Okey. Siapa student yang boleh tolong saya iaitu apakah yang berlaku di Sarawak sehingga berkerajaan sendiri di Sarawak. Contoh, Sarawak diserah kepada British, iaitu Charles Wyner Brooke memperkenalkan perlembagaan tahun 1941, betul, sempena perayaan 100 tahun pengambilan Sarawak. Tetapi perkara ini tidak dapat dilaksanakan kerana apa? Kerana Jepun serang Sarawak. Betul sekali. Okey. Jadi selepas Sarawak selepas kekalahan Jepun, British memperkenalkan pentadbiran tentera. Okey, jadi kembalikan ketenteraan, dan konsepnya adalah bertujuan untuk kembalikan ketenteraman dan pemulihan ekonomi. Okey, jadi Sarawak di bawah pentadbiran tentera British sehingga 1 Julai 1946. Alright. Dan sebab Sarawak diserahkan kepada British, kenapakah Sarawak diserahkan kepada British? Okey, British berusaha ambil pentadbiran Sarawak. Jadi hal ini jelas menunjukkan British telah lama berplan dan merancang untuk mengambil Sarawak. Okey. Jadi Charles Wyner Brooke membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Faktor Charles Wyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British kerana desakan daripada kerajaan British, iaitu British desak keluarga Brooke menyerahkan Sarawak supaya pelaburan mereka lebih terjamin. Okey, dan juga wujudlah pertikaian keluarga dalam empire Brooke. Contoh, Charles tidak dapat mentadbir kerana umurnya sudah lanjut. Okey, satu poin. Satu lagi, beliau uzur. Okey, dan beliau ingin bersara dalam pentadbiran dan tidak ada waris untuk menggantikannya, dan juga enggan memberi pentadbirannya kepada anak saudaranya, iaitu Anthony Brooke. Okey, Anthony Brooke. Dan juga adalah desakan daripada kerajaan British akibat daripada masalah kewangan. Okey, Sarawak alami kemusnahan akibat perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Jepun. Jadi Charles Wyner Brooke tidak mempunyai sumber kewangan untuk membangunkan semula negeri Sarawak selepas perang. Jadi
Rundingan Charles Wynnebrook dengan British persetujuan serahkan Sarawak kepada British. Charles Wynnebrook menghantar wakilnya, siapa nama wakilnya? Gerard Tree McBrien, untuk dapatkan tanda tangan daripada ketua-ketua Bumiputera dan pemimpin tempatan dalam Majlis Tertinggi Sarawak. Okey, jadi Gerard T. McBrien guna tipu muslihat untuk mendapatkan tanda tangan pemimpin tempatan. Charles isytiharkan keputusan persetujuan Majlis Tertinggi Sarawak serahkan Sarawak kepada British. Okey, jadi pengumuman mendapat bantahan daripada masyarakat Melayu dan Iban. Jadi pentadbiran, maksud saya pejabat tanah jajahan minta Charles Wynnebrook mendapatkan persetujuan menyerahkan ataupun penyerahan Sarawak secara perundangan dan demokrasi. Jadi jelas menunjukkan wujudnya masalah dalaman, iaitu tipu muslihat dan sebagainya. Dan Charles Wynnebrook merujuk perkara tersebut kepada Majlis Negeri. Majlis Negeri meluluskan rang undang-undang penyerahan Sarawak atau Session Bill dengan 18 undi menyokong penyerahan dan 16 undi menentang. Okey, jadi usul penyerahan Sarawak disokong oleh ahli bukan Bumiputera. Jadi saya ulangi, usul penyerahan Sarawak disokong oleh ahli bukan Bumiputera. Pada 1 Julai 1946, British isytiharkan Sarawak sebagai tanah mahkota British. Jadi Sir Charles Anderson Clark, saya ulangi, Sir Charles Aidan Clark, Governor British pertama di Sarawak. Okey, jadi tengok sekarang gerakan anti penyerahan Sarawak. Saya ulangi, gerakan anti penyerahan. Kita bincang sekarang tentang gerakan anti penyerahan Sarawak. Kita tahu bahawa penyerahan Sarawak kepada British dibantah oleh orang Melayu dan Iban. Okey, jadi masyarakat Melayu diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah, iaitu Ketua Datuk-Datuk Masyarakat Melayu dan Kaum Melayu Terpelajar. Jadi bantahan tersebut disertai oleh siapa? Wujudlah seperti juga di Semenanjung. Jadi wujudlah pelbagai persatuan untuk bantah penyerahan Sarawak kepada British. Jadi siapa yang membantah? Contohnya Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak atau PKMS, Pemuda Melayu Barisan Pemuda Melayu Sibu BPM, Barisan Pemuda Sarawak BPS dan Persatuan Daya Sarawak PDS. Okey, kita tengok sekarang faktor gerakan anti penyerahan Sarawak. Apakah faktor gerakan anti penyerahan Sarawak? Satu, wujudnya Perlembagaan 1941, iaitu penyerahan Sarawak bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan kerajaan sendiri kepada Sarawak, dan juga usaha mendapatkan kemerdekaan menjadi sukar apabila Sarawak diserahkan kepada British. Ini adalah dalam Perlembagaan 1941. Dan juga satu poin lagi adalah tipu muslihat. Charles Wynnebrook membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua-ketua Bumiputera dan pemimpin tempatan. Ini jelas, saya ulangi sekali lagi. Charles Wynnebrook membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua-ketua Bumiputera dan pemimpin tempatan. Hal ini kerana Charles Wynnebrook tidak dapat memasuki kawasan yang pendalaman dan juga kemungkinan beliau di stop tengah jalan. Oh, you tak boleh masuk. Jadi apa boleh buat? Jadi dalam proses singkat itu, Charles telah menggunakan konsep tipu muslihat, iaitu beliau sendiri membuat keputusan sendiri tanpa berunding dengan ketua-ketua Bumiputera dan pemimpin tempatan. Anthony Brooke tidak dilantik. Barisan Pemuda Melayu meminta Anthony Brooke ditabalkan sebagai Raja Sarawak yang baru dengan memulihkan pemerintahan Brooke, iaitu penduduk Sarawak boleh menuntut kemerdekaan dengan mudah. Jadi Anthony Brooke tidak dilantik. Jadi Barisan Pemuda Melayu meminta Anthony Brooke ditabalkan sebagai Raja Sarawak yang baru. Dengan memulihkan pemerintahan Brooke, penduduk Sarawak boleh menuntut kemerdekaan dengan mudah. Okey, ini adalah salah satu permintaan daripada Barisan Pemuda Melayu. Okey, kita tengok sekarang
penentangan dan reaksi British. British adalah satu empire yang kuat, yang kuat. Jadi saya ulangi lagi sekali. Kita tengok sekarang penentangan dan reaksi British. Tolong tumpukan kemungkinan soalan-soalan begini boleh keluar dalam peperiksaan. Okey, tengok sekarang. Golongan anti penyerahan hantar surat bantahan, kawat dan telegram kepada British. British tidak mengendahkan bantahan tersebut. Okey, setiap kampung dikerah buat poster dan spanduk. Kaum wanita terlibat dalam demonstrasi penentangan penyerahan. Okey, jadi kaum ibu PKMS pimpinan Cikgu Lily Eberwin ke kawasan pendalaman untuk dapatkan sokongan kaum ataupun golongan Iban. Puan Sharifah, Haji Sipah, Tuanku Osman dan Dayang Fauziah dan Cikgu Abul mewakili kaum ibu BPM menentang penyerahan Sarawak. Jadi British mendapati golongan anti penyerahan Sarawak terdiri daripada kakitan kerajaan, khususnya golongan Melayu. Jadi ini adalah amat serius untuk British. Jadi British mengeluarkan notis perkeliling nombor 9, iaitu yang mengatakan perkeliling nombor 9 memberi amaran, saya ulangi, memberi amaran, iaitu perkeliling nombor 9 memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan supaya tidak terlibat dalam gerakan anti penyerahan Sarawak. Okey, jadi perkeliling menambahkan lagi kemarahan terhadap pihak British. Jadi seramai 338 orang kaki tangan kerajaan meletak jawatan. Okey, sebilangan besar terdiri daripada golongan Melayu. Tindakan ini menyebabkan 22 sekolah kerajaan terpaksa ditutup. Okey, bayangkan. Okey, memang British ni memang satu kuasa yang besar, mereka dah hak untuk mengeluarkan perkeliling nombor 9. Tetapi ini telah menambahkan kemarahan golongan guru, dan apa mereka buat? Mereka bantah dengan meletak jawatan 338 orang kaki tangan, menyebabkan 22 sekolah kerajaan terpaksa ditutup. Tengok begitu hebatnya masa tu masyarakat di sana. Khasnya golongan yang intelektual, yang pendidik. Jadi, seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak meninggalkan pengajian mereka. Jadi, tunjuk perasaan terbesar di Kuching membantah perlantikan Gabenor Sarawak. Jadi, gerakan penentangan semakin hebat apabila Barisan Pemuda Melayu BPM Sibu mengadakan perhimpunan yang dihadiri oleh 250 perwakilan Bumi-Putera dari seluruh cawangan BPM. Jadi, British menganggap gerakan anti penyerahan bersifat sementara. British giatkan usaha melemahkan gerakan anti penyerahan dengan memecah belahkan kaum, kalau menjadi mereka pun menggunakan taktik-taktik yang amat kotor juga. Okey, ini jelas kenapakah memecah belahkan perpaduan kaum, sedangkan mereka jugalah yang mengamalkan perpaduan kaum. Okey, tengok begitu hebatnya British. Okey, British galakkan penubuhan Young Malay Association atau YMA. YMA sokong penyerahan Sarawak kepada British. YMA ambil ahli baru dari golongan anti penyerahan. British melaga-lagakan orang Melayu dan orang ataupun kaum Dayak agar kedua-dua pihak bertelaga. Jadi mereka buat sesuatu drama untuk memecah belahkan ataupun melagakan di antara orang Melayu dengan orang Dayak. British memburuk-burukkan pejuang gerakan anti penyerahan dengan menuduh perjuangan mereka hanya untuk mengekalkan hak istimewa orang Melayu Sarawak. Gerakan anti penyerahan semakin lemah akibat propaganda British. Jadi, golongan muda dalam BPM Sibu bertemu secara sulit lalu menubuhkan kumpulan yang dikenali sebagai Rukun 13. Betul sekali. Betul sekali. Jadi,
kumpulan rukun 13 dianggotai oleh ahli BPM yang radikal. Okey. Jadi mereka bersumpah menghapuskan pegawai Eropah dan pemimpin Melayu yang bersubahat menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Jadi Rosely Dobbie yang famous, yang terkenal itu, Rosely Dobbie menulis sajak dalam utusan Sarawak menggunakan nama samaran Lidros. Lidros. Jadi pada 1949 gerakan Sarawak kedua saya ulangi, pada 1949 Gabenor Sarawak kedua iaitu Sir Duncan Stewart mengadakan lawatan rasmi ke Sibu. Jadi Rosely Dobbie menikam Duncan Stewart. Okey, peristiwa pembunuhan Duncan Stewart memberi kesempatan kepada British untuk gunakan kekerasan. Jadi Rosely Dobbie, Moshidi Side, Awang Rambi dan Bujang Sintong dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Okey, jadi anggota rukun 13 yang lain yang dijatuhi hukuman penjara. British mengharamkan Persatuan Melayu Sarawak. British melumpuhkan gerakan anti penyerahan. British juga jadikan Sarawak tanah jajahan sehingga tahun 1963. Okey, kita tengok sekarang langkah berkerajaan sendiri di Sarawak, iaitu tahun 1946 pentadbiran Sarawak disusun semula. Sarawak dibahagikan kepada berapa bahagian? Betul, 5 bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh seorang, betul, residen. Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah. Setiap daerah diketuai oleh pegawai daerah, iaitu ini adalah sistem British. Tahun 1947, British membentuk majlis tempatan, memberi peluang kepada ahli-ahli yang dilantik mengambil bahagian dalam pentadbiran tempatan, dan fungsi majlis tempatan adalah untuk menguruskan pelajaran rendah, bekalan air, jalan raya, kesihatan, kawalan perbelanjaan di kawasan yang bertanggungjawabkan kutip cukai kepala dan cukai-cukai lain, dan sebagainya. Dan tahun 1956 pindaan dibuat berhubung dengan jumlah keahlian Majlis Negeri dan Majlis Ahli Majlis Tertinggi. Saya ulangi, tahun 1956 pindaan dibuat berhubung dengan jumlah keahlian Majlis Negeri dan Ahli Majlis Tertinggi dalam Perlembagaan Negeri Sarawak. Pindaan perlembagaan berkuasa pada April 1957. Okey, jadi ahli Majlis Negeri dan Ahli Majlis Tertinggi ditambah menjadi 10 orang ahli. Penubuhan parti di Sarawak. Okey, kita tengok sekarang penubuhan parti politik di Sarawak, iaitu berapakah parti politik di Sarawak, student-student? Saya nak minta student-student dari Sarawak bagaimana? Okey, iaitu salah satunya adalah Parti Negara Sarawak ataupun PANAS. Okey, right. Nama bagus partinya, itu Parti Negara Sarawak atau PANAS. Siapa pengasasnya? Betul, iaitu Dato' Patinggi Abang Haji Mustafa. Dan juga apakah konsep parti ini adalah untuk mewujudkan keharmoniaan di kalangan semua kaum, tuntut pendidikan percuma kepada sekolah rendah, dan juga mempertingkatkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial Bumiputera. Okey, parti lain iaitu Parti Bersatu Sarawak, Parti Bersatu Rakyat Sarawak atau SUPP. Siapakah pengasasnya? Alright, betul lah. Saya rasa itu pernah daripada student dari Sarawak. Okey, iaitu pengasasnya adalah Ong Ki Hui dan Stephen Yang. Konsepnya adalah untuk mewujudkan perpaduan dan kesetiaan di kalangan rakyat Sarawak dan menyatupadukan kaum di Sarawak atau menyatupadukan semua kaum di Sarawak. Okey, dan Persatuan Cina Sarawak atau SCA. Siapakah pengasasnya? Alright, betul, iaitu William Tan. Iaitu konsepnya adalah perpaduan orang Cina. Dan juga Parti Kebangsaan Sarawak atau SNAP, pengasasnya adalah Stephen Kaloningkan. Konsepnya adalah memperjuangkan hak orang Iban dan mendapat kemerdekaan bagi Sarawak. Dan juga
Pesaka. Apakah nama penuh Pesaka? Betul lah, iaitu Parti Pesaka Anak Sarawak ataupun Pesaka. Parti Pesaka Anak Sarawak. Siapakah pengasasnya? Betul, iaitu Temenggung juga, dan juga konsepnya adalah untuk apa? Untuk membantu orang Dayak mencapai perpaduan dan menjamin hak mereka dalam perlembagaan. Okey, kita tengok sekarang Parti Berjasa. Okey, apakah nama penuh Parti Berjasa? Tolong student daripada Selangor beritahu saya. Okey, betul, iaitu Barisan Rakyat Jati Sarawak ataupun Berjasa. Dan siapakah pengasasnya? Student daripada Perlis beritahu saya. Betul, iaitu pengasasnya adalah Datuk Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Osman. Okey, konsepnya adalah tuntut hak istimewa penduduk Bumiputera, pertingkatkan taraf hidup Bumiputera Sarawak dan mewujudkan keharmoniaan di kalangan rakyat. Okey, dan juga menyelamatkan rakyat supaya tidak terpengaruh dengan fahaman komunis dan tuntut bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Okey, kita tengok sekarang pada November 1962 Perikatan Sarawak dibentuk. Perikatan Sarawak dibentuk terdiri daripada, boleh student beritahu, student daripada Johor beritahu saya, iaitu Persatuan Cina Sarawak atau SCA, Barisan Rakyat Jati Sarawak atau Berjasa, Parti Kebangsaan Sarawak atau SNAP, Parti Negara Sarawak atau betul PANAS, dan Parti Pesaka Anak Sarawak atau Pesaka. Jadi 5 parti perikatan, wujudnya 5 parti, iaitu dalam Parti Perikatan Sarawak. Perikatan Sarawak dibentuk pada 1652, terdiri daripada SCA, Berjasa, SNAP, PANAS dan Pesaka. Parti Perikatan termasuk pada masa itu Parti Perikatan hadapi Pilihan Raya 1963 dan memenangi 138 kerusi. Okey, ini semua adalah tentang Sarawak. Okey, kita tengok sekarang Sabah. Okey, negeri Sabah. Sabah diserahkan kepada British. Kenapa? Beritahu saya. Sudah daripada Kelantan, beritahu saya kenapa Sabah diserahkan kepada kerajaan British. Okey, poin ini amat penting dalam peperiksaan. Saya minta student tumpukan dan juga faktor-faktor Sabah diserahkan kepada kerajaan. Apakah faktor-faktornya? Kita tengok sekarang. Sangat menarik. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, Sabah ditadbir oleh pentadbiran tentera British. Okey, jadi pentadbiran British kembalikan keamanan. Pentadbiran tentera British tamat pada 15 Julai 1946. British menandatangani perjanjian dengan syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Jadi Borneo Utara jadi tanah jajahan British sehingga 15 Julai 1946. Jadi penyerahan Sabah tidak mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan, kecuali siapa? Kecuali waris Sultan Sulu, betul, yang menganggap Sabah adalah miliknya. Jadi pertubuhan yang ada pada masa itu di Sabah adalah Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan atau PKML dan Barisan Pemuda Barik BARIP hanya berjuang memperbaiki keadaan politik dan ekonomi. Okey, kita tengok sekarang faktor Sabah diserahkan kepada kerajaan British, iaitu desakan pelabur atau pemodal Eropah, di mana British ingin menjaga kepentingan warga negaranya dan melindungi pelaburan. Ini adalah sebab-sebab kenapa faktor Sabah diserahkan kepada British adalah kerana desakan pelabur atau pemodal ataupun pelabur atau pemodal daripada Eropah yang mengatakan yang inginkan British menjaga hak kepentingan warga negaranya dan melindungi pelaburan. Dan juga adalah sebab lain adalah mengeksploitasi sumber bahan mentah, iaitu Sabah pembekal sumber bahan mentah seperti betul kayu balak, apalagi
kelapa kering, lagi alright, betul, iaitu tembakau dan hasil tradisional iaitu kraft tangan dan sebagainya. Dan Sabah juga tempat pasaran barangan keluaran Britain. Okey, ini adalah mengeksploitasi sumber bahan mentah dan juga menjamin kedudukan keselamatan. Okey, menjamin kedudukan keselamatan di mana British dapat menjamin kedudukan dan keselamatan mereka di Asia Tenggara kerana Sabah terletak di mana, di jalan perdagangan di antara Singapura dengan Hong Kong. Betul sekali ya. Betul sekali. Okey, kita tengok sekarang langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah, iaitu pada tahun 1950 British memperkenalkan perlembagaan baru. Okey, jadi Majlis Kerja dan Majlis Undangan ditubuhkan. Wakil anak negeri diberi peluang melibatkan diri dalam pemerintahan negeri melalui perlantikan mereka secara tidak rasmi dalam majlis undangan. Melatih penduduk tempatan menjadi pemimpin. Jadi pemimpin utama adalah Donald Stephens dan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun. Okey, tahun 1952 majlis iaitu tahun 1952 pilihan raya majlis tempatan diadakan untuk memilih perwakilan secara demokrasi. Okey, jadi tahun 1960 pihak British meminda perlembagaan untuk menambah jumlah bilangan pemimpin kaum Bumiputera sebagai ahli tidak rasmi dalam majlis undangan. Semua ahli yang dilantik bukan dipilih oleh rakyat kecuali pilihan raya. Mereka dilantik oleh Cabinet British, betul. Okey, pada tahun sekarang, maksud saya, dalam tahun 1962, British memperkenalkan pilihan raya majlis undangan, penubuhan parti politik di Sabah iaitu ketara selepas pengumuman gagasan Persekutuan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, jadi pertubuhan kebangsaan Kadazan Bersatu UMKO telah pun bergiat cergas, iaitu siapakah pengasasnya, iaitu Donald Stephens. Konsepnya adalah untuk menjaga kepentingan dan memelihara hak kaum Kadazan dusun. Dan juga pertubuhan kebangsaan Sabah Bersatu atau USNO, siapakah pengasasnya? Siapa dia? Betul, iaitu Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Jadi apa konsepnya? Iaitu memperjuangkan hak kaum Bumiputera Muslim. Okey. Dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi, menukar nama Borneo Utara kepada Sabah. Okey. Sekarang kita tengok PASOK Momogun atau Parti PASOK Momogun siapakah? Saya ulangi, sebab student selalu mengatakan tolong cikgu tolong ulang. Okey. PASOK Momogun. Okey ya, parti iaitu pengasasnya orang kaya-kaya Sedomon dan GS Sundang, iaitu konsepnya adalah melindungi kepentingan penduduk di kawasan pendalaman Sabah. Okey. Persatuan Cina Sabah atau SCA iaitu gabungan Parti Bersatu dan Parti Demokratik. Siapakah pengasasnya? Okey, betul, iaitu Ku Siak Chiu dan Peter Chin. Konsepnya adalah untuk melindungi hak orang Cina. Okey. Perikatan Sabah ditubuhkan untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya pada tahun 1962. Parti politik dalam Perikatan Sabah adalah USNO, UMKO, PASOK Momogun dan SCA. Okey ya. Kita sudah baca Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Student boleh konsentrate faktor-faktor penyerahan Sarawak dan juga apakah masalah-masalah yang wujud, dan juga faktor gerakan anti penyerahan Sarawak. Student boleh konsentrate, dan juga banyak lagi, iaitu gerakan anti penyerahan Sarawak, siapa yang terlibat. Contoh Datuk Patinggi Habang Haji Abdullah. Okey, itu pun boleh student concentrate. Dan juga langkah-langkah berkerajaan sendiri, bagaimana berlaku, apakah yang berlaku di Sabah dan di Sarawak.
Jadi kalau setelah bab ini ya, gabungan antara Sabah dan Sarawak, jadi soalan pun adalah berkemungkinan cantum sekali dalam peperiksaan nanti. Okey, kita tengok sekarang rumusan. Apakah rumusan daripada bab 6 ini? Okey, bab 6 iaitu apakah tajuk hari ini? Student boleh beritahu saya apakah tajuk hari ini? Saya minta student daripada Sarawak beritahu saya apakah tajuk hari ini. Betul, iaitu tingkatan 3 bab 6 iaitu perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah. Kita sudah bincang semuanya dan kita tengok sekarang apakah rumusan daripada perbincangan tadi, iaitu secara rumusannya kita boleh mengatakan bahawa peristiwa pembunuhan Gabinet British merupakan kemuncak kebencian penduduk tempatan terhadap British. Jadi, pertubuhan bersifat politik, ekonomi dan sosial ditubuhkan oleh orang Melayu, Dayak dan Cina untuk memelihara kepentingan kaum masing-masing. Di Sabah, gerakan kebangsaan agak perlahan. Gagasan pembentukan Malaysia merancangkan penubuhan parti politik. Jadi saya ulangi, gagasan pembentukan Malaysia secara keseluruhannya merancang penubuhan pelbagai parti politik. Okey. Kita tengok sekarang secara imbas, kita ulang sekali lagi ya. Apa yang kita belajar tadi, iaitu secara permulaan, pada mulanya kita telah belajar tentang Sarawak diserahkan kepada British. Apa yang berlaku, siapa yang berlaku, di mana berlaku, siapa yang dilakukan. Okey ya, kronologi sejarah selalu saya bincang bersama student-student semua sekali, iaitu siapakah pelakon-pelakonnya? Siapakah pelakon-pelakonnya? Iaitu Charles Wyner Brooke adalah pelakonnya. Lokasinya di mana? Tahunnya di mana? Alright, senang saja. Okey, lepas itu British selepas kekalahan Jepun, apakah berlaku? Siapakah yang terlibat? Jepun. Sebab Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Kenapakah wujud pelbagai masalah dan juga wujud pertikaian keluarga. Apakah yang dikatakan sebagai pertikaian keluarga, iaitu siapa yang uzur? Charles. Dan beliau juga ingin bersara, dan juga beliau juga tak mau berikan kuasa ataupun Sarawak kepada Anthony Brooke. Jadi beliau serahkan kepada British, dan juga wujud sebab lain kerana disebabkan oleh perang, kewangan dan sebagainya. Jadi mereka tidak mampu untuk menguruskan pentadbiran kewangan dan ekonomi Sarawak, dan juga masalah kewangan Sarawak yang setelah rumit. Jadi Charles Wyner Brooke fikir, okeylah, I want to give this Sarawak to British. Okey. Jadi wujudlah gerakan anti penyerahan Sarawak. Okey, siapa yang terlibat? Masyarakat Melayu masyarakat Melayu diketuai oleh siapa? Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, dan juga parti-parti lain yang terlibat, iaitu Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu, Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Dayak Sarawak. Okey, kita tengok sekarang faktor gerakan anti penyerahan apa yang berlaku, iaitu Perlembagaan 41 dan juga apa lagi? Tipu muslihan. Siapa yang tipu muslihan? Okey, betul. Dan juga Anthony Brooke tidak dilantik. Apakah dan siapa yang terlibat untuk memilih ataupun saya nak inginkan Anthony Brooke. Contoh, siapa dia? Okey, jadi Barisan Pemuda Melayu meminta Anthony Brooke ditabalkan sebagai Raja Sarawak, dan juga penentangan dan reaksi British ini adalah banyak. Jadi student mesti konsentrate dalam peperiksaan. Okey, contoh apa yang berlaku, di mana berlaku, siapa yang melakukannya dalam penentangan dan aksi British, iaitu saya sudah katakan cikgu-cikgu sekolah menentang dan mereka pun resign, letak jawatan. Apa yang kesan dari peletakan jawatan dan rancak berlaku, dan juga British juga mula menggunakan tipu muslihat, bertelagah dengan orang Melayu, dengan orang Dayak. Saya rasa orang Dayak. Yes, orang Dayak. Jadi mereka pun cuba membuat konsep-konsep negatif untuk memecah belahkan kaum, semata-mata untuk mengambil Sarawak kepada British. Jadi
Jadi ini juga terlibat iaitu Rosli Dobi, apakah iaitu anggota rukun 13 di mana mereka ataupun Rosli Dobi menikam Duncan Stewart. Okey, dan beliau kena dihukuman gantung bersama dengan Moshidi Siddiq, Abang Rambi, Awang Rambi dan Bujang Suntong dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Okey, jadi langkah berkerajaan sendiri di Sarawak, student boleh baca konsentrasi iaitu tahun 1946 dan tahun 1941 apa yang berlaku dan juga penubuhan parti politik Sarawak iaitu PANAS, SUPP, SCA, Pesaka, Berjasa. Okey, jadi pada tahun 1962 Perikatan Sarawak dibentuk, terdiri daripada SCA, Berjasa, SNAP, PANAS dan Pesaka. Dan selepas Sarawak wujudlah sekarang dalam iaitu Sabah, Sabah diserahkan kepada British. Apakah sebab-sebabnya? Kita sama juga, iaitu wujudlah pelakon-pelakon ataupun kumpulan-kumpulan seperti siapa? Okey, tentera British kembalikan ke aman tahun 15 Julai. Dan apalagi poin iaitu wujudlah syarikat Borneo Utara British, SUBB, SUUB, iaitu Borneo Utara jadi tanah jajahan British sehingga 15 Julai 1946. Jadi faktor Sabah diserahkan kepada British, apakah sebab Sabah diserahkan kepada British? Boleh student beritahu. Student dari Negeri Sembilan, tolong beritahu saya. Ya, betul, iaitu desakan pelabur Eropah dan juga mengeksploitasi sumber bahan mentah, iaitu Sabah pembekal sumber bahan mentah seperti kayu balak, betul, kelapa kering, tembakau dan hasil tradisional yang lain-lain. Dan juga Sabah sangat sesuai sebagai pasaran barangan keluaran British. Dan juga kenapakah faktor Sabah diserahkan kepada British, iaitu menjamin kedudukan keselamatan pelabur. Dan langkah bekerja sendiri di Sabah pada tahun 1950, apa yang berlaku, di mana berlaku, siapa yang lakukan? Mudah. Okey, tahun 1952 apa yang berlaku? Tahun 1960 apa yang berlaku? Tahun 1962 apa yang berlaku? Dan juga penubuhan Parti Sabah iaitu Ketara sebagai pengumuman gagasan Persekutuan Malaysia Tunku Abdul Rahman. Okey, parti politik, penubuhan berbagai parti politik adalah untuk menyokong parti perikatan iaitu gagasan Persekutuan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, dan juga pertubuhan kebangsaan Kadazan Bersatu UMKO, USNO, okey, PASOK Momogun, Persatuan Sabah Cina Sabah SCA, gabungan Parti Bersatu dan Parti Demokratik. Siapa dia? Siapa pengasasnya? Persatuan Cina Sabah SCA. Siapa pengasasnya? Okey, iaitu Ko Siak Chiu dan Peter Chin, iaitu konsepnya adalah untuk menjaga masyarakat Cina. Dan rumusan pun saya sudah beritahu tadi. Okey, right. Okey. Seronok hari ini, saya pun bercergas juga hari ini. Dan saya harap student boleh konsentrate. Buku amat penting, untuk anda mengulang kaji, dan juga video Cikgu Kumar amat berguna di mana saja. Kadang-kadang jika anda tidak pergi ke sekolah, tidak dapat pergi ke tuition, sila download video saya percuma ke dalam TV. Anda boleh menonton video dalam bentuk HD Jika anda menonton, anda boleh download dan boleh menonton di rumah, kerana video saya dalam bentuk HD dan juga untuk dalam bentuk handphone, dalam bentuk tab, dalam bentuk semua rangkaian elektronik. Anda boleh menonton selagi anda ada internet ataupun YouTube di tangan anda. Contoh. Okey, sekian dulu kelas tuition hari ini, Sejarah Tingkatan 3 bab 6. Apakah tajuknya? Betul. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar Sejarah Tingkatan 3 bab 6, kita sudah bincang bersama, dan bab yang sama ini akan saya terbitkan sebanyak 7 video dalam setahun dengan versi yang berlainan, termasuk poin-poin yang dikemas kini atau latest updated points bersama-sama dengan tips-tips peperiksaan yang berlainan. Jadi saya tidak stop dengan satu bab ini sahaja. Contohnya
pada video akan datang, saya akan muat naik ke YouTube seperti sejarah tingkatan 3 bab 6 dalam kurungan 6.1 sehingga sejarah video tingkatan 3 bab 6 6.7. Jadi lebih kurang 6 atau 7 video akan datang bab yang sama, tetapi versi yang berlainan dan juga teknik-teknik menjawab dan soalan-soalan ramalan yang berlainan. Jadi dalam hal ini saya minta semua pelajar sentiasa subscribe atau berhubung dengan saya untuk mendapatkan kelas tuition terkini, atau terus mudah saja terus subscribe dan saya pun sudah memberikan tajuk-tajuk penting yang boleh student concentrate. Okey, secara am untuk menanam minat dalam sejarah atau kita mengingati poin-poin penting dalam pembelajaran sejarah, pelajar-pelajar perlu faham konsep apa peristiwa sejarah, siapa tokoh dalam sejarah, bila pertarian dalam sejarah, di mana lokasi atau tempat kejadian, mengapa, penyebaban dalam sejarah, bagaimana kronologi dalam sejarah. Okey, mudah saja untuk belajar sejarah, pelajar-pelajar, jika pelajar-pelajar betul-betul rajin dalam mengulang kaji. Dan saya tahu anda semua akan mendapat A+ dalam sejarah jika pelajar semua mengikuti nota-nota penting yang kita belajar bersama dalam video Cikgu Kumar. Alright, okey. Jika pelajar ada sebarang persoalan, idea, pandangan, nasihat atau masalah dalam belajar sejarah yang pelajar hadapi, sila SMS, call, WhatsApp atau mesej saya di Facebook. Dan di sini juga saya minta maaf jika ada silap bahasa atau kasar ketika saya mengajar, minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi sumbangan kepada saya, khasnya ibu bapa daripada Johor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Terima kasih. Perlis, Sabah dan Sarawak. Sumbangan yang telah anda berikan akan menolong saya untuk menerbitkan lebih banyak video kelas tuition sejarah untuk semua tingkatan nanti, semua tingkatan. Jadi beratus-ratus video boleh akan saya keluarkan nanti, Jadi student tak perlu risau tentang nak pergi ke tuition. Boleh belajar di depan television, jadi boleh menjimatkan dalam semua keadaan. Dan di sini juga saya ucap terima kasih kepada pelajar daripada Negeri Sembilan. Thank you Tan yang memberikan hadiah jam tangan kepada saya. Thank you kepada saya dan terima kasih. Saya terus menghadiri semua majlis perkahwinan dijemput oleh pelajar dan thank you dan arigatou gozaimasu. Dan kita akan sambung minggu depan sejarah tingkatan 3 bab 7. Bye from now from Cikgu Kumar. Touch my tongue.